Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله tuan-tuan puan muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kurnianya sama-sama direzekikan kita untuk hadir masjid yang mulia pada hari ini sama-sama untuk solat sunat berjemaah. Alhamdulillah, khususnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga direzekikan lagi kita berkumpul dalam majlis ilmu kita bersama-sama kita teruskan pengajian kita, majlis hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pagi ini kita akan masuk bab kita yang ke-22 daripada kitab ini, iaitu babun fil nasihat, bab tentang nasihat. Bab tentang nasihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullah taala dia memulakan bab ni dengan muqaddimah. Muqaddimah dia 3 ayat yang ringkas ketika Al-Quran. Yang pertama katanya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mana nasihat tu kan? Kita tengok makna nasihat tadi. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara kena nasihat. Nasihat dalam bahasa kita maksudnya macam kita faham. Tapi maksud bahasa bila kita cakap tentang bahasa Arab, dia mengalami orang kata apa? Pengertilan maksud, pengecilan maksud dari segi bahasa Arab tu. Bila kita cerita ke bahasa Melayu ni sampai separuh dia maksud dia. Maksud bahasa Arab lebih luas. Kata nasihat tu lebih luas daripada nasihat yang kita faham. Kita ingat ada saya cerita tentang kata sedekah. Kita tentang kata sedekah. Sedekah bahasa Melayu kita maksud sedekah semua orang faham. Tapi sedekah dalam bahasa Arab dengan hadis-hadis yang kita baca, sedekah bukan bermaksud sedekah yang kita bagi duit, harta dan sebagainya itu sahaja. Tapi dia merupakan kullu ma bihi naf'un, setiap sesuatu yang padanya ada manfaat, orang kata sedekah. Orang kata apa? Sedekah. Sebab tu Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu pada wajah saudara kamu itu satu sedekah. Kalau kita faham ke bahasa Melayu tak sampai masuk sedekah. Apa senyum sebiji dah. Sebenarnya sedekah tu dia membawa manfaat. Manfaat apa? Salah satunya pahala. Bukan dia dapat boleh pergi beli air kacang pun sedekah tu tak boleh. Pergi kat kedai cendol
sedekah biji. Tak jadi. Jadi mana maksud bersyarat buat? Maksudnya manfaat. Benda yang ada manfaat padanya. Kita tengok nasihat. Ayat yang kedua, Imam Nawawi buat ayat ini dia ringkaskan. Kata wa ansahu lakum daripada surah Al-A'raf ayat 62. Tuan ayat ini sebenarnya panjang tu. Walaqad ba'athna Nuhan ila qaumihi uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Nabi Nuh tak menyampaikan risalah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepada kamu. Nabi Nuh kata. Dekat siapa ni? Dekat kaumnya, kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun. Allah kata walaqad ba'athna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'aman. Allah tersungguh aku telah utuskan Nuh ke dalam kaumnya dan dia berdakwah dalam kalangan mereka 1000 tahun melainkan 50 ya. Manakala 1000 kali 50 950 tahun tuan. Tapi tuan-tuan, pandangan yang kuat ada sejarah mengatakan bahawa pengikut Nabi Nuh kurang lebih 85 orang ya. Tuan kira 900 tahun dapat 85 orang, 10 tahun dapat berapa orang? Seorang. Betul tak? Allah tuan-tuan, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kita kalau boleh hari ni cakap, esok 2000 ikut kita. Tapi Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh kata wa ansahu lakum dan aku nasihatkan kamu. Nasihat lagi. Kalau bahasa Melayu kita nak bagi nasihat gitu ya. Betul juga tu. Allah kata lagi dalam satu ayat surah Al-A'raf juga ayat 68, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Ayat ini Allah tunjukkan kepada Nabi Hud yang dia diutuskan kepada kaum 'Ad. Kata Allah wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allah kata sungguh aku telah utuskan Nabi kepada bangsa 'Ad itu Nabi mereka Nabi Hud, dan dia berkata ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, kerana tidak ada Tuhan yang berhak kamu sembah melainkan Dia. Kaum 'Ad bukan antara kaum yang hebat pernah lahir di dunia. Semua cukup, fizikal cukup. Orang dah cerita orang Melayu hebat kan? Hebat tak mana tak tahu, pergi berdiri main bola rendah kan nak lawan orang putih. Kan? Orang yang tak orang putih pun kita rendah tau. Tapi kaum 'Ad besar. Antara kelebihan dan kelebihan fizikal, antara cabaran mereka kepada dakwah Nabi Hud, dia kata man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami. Last sekali ketika mana dia mengingkar dakwah Nabi Hud, Allah menghancurkan dia dengan angin, dengan puting beliau. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah datangkan angin 7 malam 8 hari, pusing dia, jatuh dan kepala dulu turun bawah. Allah Ta'ala fatara al-qawma sar'a, maka kamu melihat kaum mereka itu bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khaliyah, dah jadi macam pokok-pokok kurma lama yang patah macam sujud betul, pokok kurma dia patah berpotong turun ke bawah. Itu dah jadi keberadaan kawan setelah angin puting beliau, dan macam tu kadang-kadang patah-patah habis. Dia mau besar tapi tak boleh lawan juga. Bila Allah hantar angin dia baru, Allah tak hantar api lagi, baru hantar angin. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Nabi Hud datang, dia kata aku pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Jadi pemberi nasihat ni maknanya ataupun menasihati ni, ataupun orang mukmin bersaudara yang berhajat kepada nasihat tadi, memerlukan
satu pengertian nasihat yang kita nak kena faham dari sudut istilah syarak. Dia bukan sekadar macam kita faham nasihat yang contoh nasihat yang kita faham, nasihat 25%. Nasihat suruh buat apa. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, an-nashu orang Arab kata dari segi bahasa, an-nashu dari segi bahasa orang Arab buat contoh nak faham bahasa dia, ada dua. Dia buat contoh dari segi bahasa untuk faham nasihat ada dua. Dia kata contohnya orang Arab disebut nasahtul asal. Nasahtu al-asal, aku menasihat madu. Madu nasihat. Bukan madu kat kahwin tu ada. Madu lebah, madu peluluk. Madu tu nasahtul asal. Maksud dia di sini aku saring apa? Saring madu. Aku tapis madu. Orang sebut nasahtu. Aku nasihat. Serupa juga bila baju yang koyak, orang kata nasaha ar-rajulu thawbahu. Laki itu nasihat baju dia. Lepas tu kita kata bahasa Melayu tadi, dia satu nasihat kita kata gila apa dia nasihat aku baju beli baru. Dia nasihat aku baju apa? Ataupun dia kata al-dhahab an-nasih. Al-dhahab an-nasih, mas yang nasih, yang nasihat. Kerja apa ni kan cerita nasihat? Dari segi bahasa tuan-tuan, orang kata nasihat tu maknanya iradatul khair lil mansuh lahu. Kita nakkan yang terbaik pada objek yang kita deal tersebut. Tu orang kata. Contoh tadi dia kata nasahtu al-asal, aku nasihati madu. Aku tapis, aku saring untuk dapat yang terbaik daripadanya. Itu maksud nasihat. Dari segi bahasa, aku tapis, aku saring untuk dapat hanya yang terbaik. Aku boleh bagi yang terbaik untuk madu ni. Mas an-nasih, mas yang terbaik. Nampak? Betul orang panggil an-nasih. Orang lelaki, seorang lelaki tadi nasihat baju dia. Mana dia nak yang terbaik ataupun dia nak jadikan baju dia jadi lebih baik. Lebih baik. Betul lah, mana dia jahit dan dia tampal. Lebih baik ke lebih buruk? Lebih baik. Mana tuan-tuan, orang Arab kata dari segi istilah nasihat ni iradatul khair lil mansuh lahu. Kita inginkan yang terbaik kepada objek ataupun siapa yang kita deal tersebut. Jadi di sini ayat yang pertama kata innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maknanya bila bersaudara, kita sebagai saudara dalam kita deal dengan semua saudara kita, kita kena bagi yang terbaik. Nampak? Baru kita boleh faham. Bila Nabi Nuh kata dekat kaumnya, wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku dan aku menasihati kamu. Aku inginkan yang terbaik bagi kamu dalam mana kamu berurusan dengan Allah. Nampak maksudnya? Itu maksudnya. Bila Nabi Hud dia kata wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini seorang yang inginkan yang terbaik untuk kamu. Dalam kehidupan beragama, aku nak kamu bagi yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, itu maksud yang kita nak kena faham. Iaitu nasihat ni kita nakkan yang terbaik bagi apa yang kita deal tersebut. Sebab apa saya cerita macam ni? Sebab hadis yang pertama tu tuan-tuan akan confuse sekali kita tak faham maksud nasihat. Kita saya cerita hadis yang pertama kita nak baca. Hadis daripada Abi Ruqayyah, kata Imam Nawawi an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin
wa li ammatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin Islam, dan untuk umat Islam semuanya. Jadi, tuan-tuan dan dirahmati Allah, ya, hadis ini Nabi SAW dia kata ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu berkisar kepada nasihat. Agama itu intinya nasihat. Kalau agama itu nasihat, tidak pernah nasihat orang lah. Dari segi bahasa ta'rifan ni pun panjang tuan. Agama itu ialah nasihat itu. Macam Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Mungkin orang sebut macam ni, agama nasihat kita sembahyang. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Mungkin orang habis sembahyang, puasa, haji, tak ada Allah, nasihat je. Bukan dalam segi bahasa Arab. Saya nak cerita macam mana. Siapa belajar bahasa Arab, dia biasa dia akan tahu kita bahasa Melayu ada subjek dan predikat, betul tak? Bahasa Arab dia panggil mubtada dan khabar. Saya pernah belajar dengan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ni selalunya dia datang. Mubtada tu benda khusus, khabar tu benda am. Contoh dia kata pelajar yang berdiri di hujung tu pandai. Pelajar yang berdiri di hujung tu, maknanya kita fokus orang ni yang berdiri ke hujung tu. Yang lain yang berdiri kat lain, yang berdiri kat luar, yang duduk, yang menerak bukan dia. Yang belajar berdiri kat hujung, mana seorang je. Kita kata pandai. Sifat pandai itu dia kongsi dengan orang yang umum, kan? Tapi bahasa Arab ni, hadis video mari ad-din, agama itu ada alif lam tu menunjukkan khusus. Ma'rifah dia panggil. An-nasihah ma'rifah juga, khusus juga. Agama itu ialah nasihat itu. Ayo, macam tu. Contohnya, budak yang berdiri di hujung tu, dialah budak yang pandai kita sebut tu. Mana pandai itu pun khusus bagi dia, berdiri tu pun dia. Jadi soalan agama tu nasihat tu, yang lain tak ada. Ya ke? Jadi kita kena faham, bila datang benda macam ni dalam sudut bahasa, nak ceritakan benda tu penting, dan benda tu ada makna khusus, kita kena faham dia. Contoh Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu hukumnya Arafah. Kita kata saya pergi haji Ustaz, hukumnya Arafah bukan satunya. Kita berontak, kita tawaf, kita sa'i, kita bercukur, kita sembelih, kan? Bukan hukum saja. Tapi Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu hukum di Arafah. Menunjukkan tuan-tuan, benda paling penting sekali ialah hukum. Hukum paling penting. Injil dia ialah hukum. Tuan-tuan kalau tak boleh tawaf, tak ada yang boleh buat tuan-tuan kita tarik hotel suruh kita tawaf juga. Boleh tanggung-tanggung, tapi hukum tak sedar ke, larat ke tak larat, dia akan kat juga. Walaupun berada sedekat, kena pergi hukum di Arafah. Masa tu juga mula tahu tuan-tuan tak boleh pergi, angkat tangan pun tak boleh. Orang lain boleh ganti tak? Boleh orang lain ganti, kan? Orang lain boleh ganti, tapi hukum tak boleh ganti. Hukum tak boleh ganti. Kalau nak ganti hukum, boleh ganti semua badal tu haji dia, boleh? Kan? Badal tu hukum mesti ada. Tak ada hukum tak boleh. Kerana dia kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu hukum dia Arafah. Tawaf pun ya, tapi Nabi nak yang penting. Jadi agama tu nasihat. Besar mana nasihat ni? Semayang tak ada ni. Jadi kita kata gitu. Lepas tu apa ni? Sahabat tanya pula, liman ya Rasulullah? Lillah. Nasihat pada Allah. Nasihat Allah ni bukan dia
Al-Quran. Wali ammatil mu'min wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin muslim. Wa ammati, dan rakyat biasa. Dua belakang kita boleh faham. Nasihat untuk pemimpin kita boleh faham lah. Betul kita tuk sidang, nak jadi tuk sidang kena elok-elok. Nasihat tu. Ni amanah contoh. Pergi ke EDK, nak jadi EDK, kena amanah. Pasal kita nak pegang amanah ni, orang tak semua kita pegang. Contoh kita kata, ni amanah, kita nasihat betul lah. Kita nasihat pemimpin, kita nasihat orang awam. Orang awam ni siapa? Apa bagi masjid, kena elok-elok. Masjid ada adab pun kita nasihat contoh, yang kita faham. Tapi nasihat Allah apa dia? Nasihat kita apa dia? Nasihat kepada kita, nasihat kepada Allah apa dia? Hadis dia kata, agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau kita faham nasihat macam bahasa kita tadi, dapat tak cari masuk nasihat untuk Allah? Tak dapat. Tak dapat. Tapi kalau kita faham nasihat seperti yang saya cerita tadi, iradatul khair lil mansuh lahu, kita nakkan yang terbaik dalam hubungan kita dengan yang kita deal. Faham tak maksudnya? Jadi bila kita berhubungan dengan Allah, kita nakkan yang terbaik dengan Allah. Kamu dapat maksud dia? Sebab kita kena faham maksud tadi. Kalau kita duk faham nasihat macam kita faham dia, tak sampai maksud dia. Jadi bila kita kata iradatul khair lil mansuh lahu, dalam ni kita deal dengan Allah. Nasihat dengan Allah maknanya dalam kita deal dengan Allah, kita nak perform the best. Kita nak bagi yang terbaik dalam hubungan kita dengan Allah. Itu maksudnya. Nampak lagi maksudnya? Baru nampak. Kalau kita tak kata nasihat, ni kena buat ni, orang tidur kena awal, ni kena macam ni. Kalau dengan Allah macam mana? Tak sampai maksudnya. Kalau nasihat tu kita pakai dalam bahasa kita saja. Sebab tu ada istilah, ada seorang ustaz yang saya guna. Istilah bahasa Melayu, tak kira lah bahasa Melayu petani ke, bahasa Melayu Malaysia ke, bahasa Melayu Indonesia ke. Bila kita guna dalam nak terjemah ataupun nak ubah bahasa teks bahasa Arab ni, dia mengalami pengerdilan makna. Maksud dia kecil sikit dia kata. Istilah dia saya tak tahu dari bahasa Melayu dia dah. Tapi dia selalu sebut macam kata nasihat. Kalau kita tak luaskan maksud dia, tak mengecikkan maksud dalam bahasa kita, tak sampai maksud hadis ni. Tak sampai maksud hadis ni. Jadi kita hendak yang terbaik untuk Allah. Yang pertama kita mesti mengaku Allah itu Tuhan. Mengaku Allah itu Tuhan. Orang Islam semua buat. Yang kedua, kita kena mentauhidkan Allah sebenar-benarnya. Mentauhidkan Allah sebenar-benarnya. Betul dia tak kata Allah. Orang tanya apa beza tauhid dengan akidah? Ada orang dia jawab tauhid dengan akidah itu sama aja. Sama ada Tuhan. Jadi dia suka berkata iman dengan Islam juga. Kalau kita letak bersama-sama tauhid dan akidah, dia akan jadi beza dia. Ada beza. Tapi kalau kita sebut iman, orang beriman itu Islam, orang Islam itu beriman, cuma kuat dengan doa. Tapi kalau orang sebut, kita mesti perbaiki urusan kita dari sudut Islamnya, dari sudut imannya. Ada beza lah. Bila dia duduk bersama, dia mesti bawa makna yang berbeza. Tapi bila dia duduk berasingan, dia mungkin boleh bawa makna yang sama. Serupa juga tauhid dengan akidah. Akidah tuan-tuan, kalau kita akidah ni pegangan, kepercayaan terhadap benda yang kita tak nampak. Allah salah satunya. Terhadap malaikat, terhadap perkara gaib, syurga, neraka, pahala, azab. Ini semua kita buat. Kita cerita tentang apa? Tentang akidah. Tapi kalau kita cerita tentang Allah, masuk akidah. Masuk tauhid apa? Tauhid ini kita menyatukan satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Bila kita sebut tauhid, boleh malaikat. Boleh masuk malaikat. Kita beribadah satu-satu je kerana malaikat. Tak boleh sebab satu tu Allah je. Bila kita sebut tauhid, deal yang kita deal ialah Allah je. Allah saja. Itu maksud tauhid. Tauhid ni tunggalkan.
Tunggalkan apa? Tunggalkan tujuan kita. Tujuan kita. Tujuan kita. Sama ada tujuan kita menyerahkan, kita mengharap, kita memohon, ini kita buat. Kalau doa, tauhid dia ialah kita mohon tulus hanya pada Allah. Tulus hanya pada Allah. Satu je. Satu je mohon. Mohon pada siapa? Pada satu je, iaitu Allah. Kita mengharap, harap pada satu je, iaitu Allah. Tak boleh ada dua. Harap ke Allah dalam masa yang sama, ada benda lain boleh bantu ni. Tak boleh. Itu tak panggil tauhid. Kalau masuk tauhid dia berkata satu. Satu dia jadi dua dah. Kalau kita buat itu dah jadi dua dah. Dia pergi kat telaga besar dia mohon. Dia minum air ni, dia harap air telaga tu ada power juga. Allah memang ada power dia tak. Tapi air telaga ni dulu ada ludah ni dia letak. Tauhid beda di situ. Tak jadi satu dah, jadi dua dah. Itu tak nama tauhid. Bawa tuan-tuan, air telaga ni bahaya tuan-tuan. Oh, orang kita tuan-tuan. Kan saya cerita hadir kuliah yang minggu lepas. Telaga apa? Dia nak pergi ke Badar. Jalan lama Mekah Madinah. Tukar jual apa? Di Rauha, ada biru Rauha dekat dengan Badar. Jalan lama nak pergi dari Mekah ke Madinah. Tuan-tuan tengok jemaah negara lain, dia ambil air tu angkut sampai peniaga botol kat situ kaya. Bisnes botol tepi telaga tu memang jadi. Dia menjadi haram tak ada macam tu. Air Zam-Zam. Tak angkut air telaga tu. Allah. Telaga di Badar. Di mana? Di Badar. Pasal apa? Pasal dia yakin air tu ada apa? Ada sesuatu yang boleh tolong dia. Kita minum. Tuan-tuan, yang boleh tolong kita lepas ni siapa? Allah. Air tu yang kedua. Jadi tauhid ke tak? Dia kata, Ustaz minum air je. Minum air tu satu. Itu cerita lain. Tapi keyakinan itu yang kait dengan iman. Keyakinan kita tu, makbul doa, harapan kita tu, itu urusan agama, urusan keyakinan. Siapa yang makbulkan? Yang makbulkan tu satu je kita kena rasa, iaitu Allah. Baru nama tauhid. Tapi kalau Allah, betul air tu tambah satu. Tak boleh. Dan mutabi Ustaz air Zam-Zam sebab Nabi kata ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam ini untuk kamu boleh dapat apa yang kamu mohon. Nak bagi apa? Nak bagi cerdah, nak bagi segala. Sebab Nabi kata air Zam-Zam ada khasiat, ada berkat. Tak apalah, sebab benda tak nampak ni. Bila Allah kata, Nabi kata dia lah. Tapi Nabi kata Allah tak kata, kita kata boleh tak jadi. Tak ada tauhid. Jadi Allah dalam kita deal dengan dia, benda pertama yang dia tuntut ialah tauhid. Tauhid. Yang kedua, ikut syariatnya. Ikut syariatnya. Ada orang yang suka ikut syariat. Sembahyang, puasa, semua syariat mantap. Tapi dia dapat tauhid masalah pula. Macam-macam. Kita kena ada ni. Pergi Mekah, dia bukan dia cari nak buat ibadah paling kemas ni. Dia cari kain Kaabah. Dia cari kayu-kayu sopir di telaga Zam-Zam dulu nak simpan. Pasal benda tu boleh sampai hajat. Hajat kita Allah je. Tak nama tauhid dah begitu. Orang ni berebut tuan-tuan nak buat tawaf kalau boleh yang sesempurna. Kita dalam tawaf kalau boleh dapat menang juga. Tak boleh, bukan macam tu. Kita kata tauhid, itu tak nama tauhid. Kita percaya yang lain boleh bagi kesan, tak boleh. Jadi bila kita dengan Allah, kita nak bagi yang terbaik. Ini maksudnya nasihat lillah. Nasihat kepada Allah maksudnya. Bukan kita nasihat ke Allah. Nanti susah rezeki orang tak puas ni bagi lebih sikit kan. Sebab dia mau buang sampah pun tak ada cara lagi. Contoh itu. Kan? Tak boleh. Kita tak boleh bagi nasihat ke Allah itu. Tapi kita maksudnya maksud kita kita perform the best untuk Allah. Itu maksud nasihat. Serupa juga yang kedua. Untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Untuk kita. Wali kita bihi. Nasihat untuk kita Allah. Untuk kita Allah. Nasihat macam mana? Nasihat macam dalam kita berurusan, kita deal dengan kitab, dengan syariat Allah, kita perform yang terbaik. Contoh semayang. Mari tuan-tuan cari cara semayang.
Buatlah yang terbaik. Nak ambil ke mana Ustaz? Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu adalah kita. Tidak. Nak puasa, ada syariat, ada tak persyaratan puasa? Ada. Dari siapa? Dari Allah. Duduk kat mana? Duduk dalam kitab. Kitab apa? Kitab Quran. Puasa cara syariat. Cara syariat tak. Syariat itu tentang dalam kitab. Haji, berprinsip, bernegara, berjiran, berkeluarga, semua ikut pada kitab, ikut pada syariat. Maka ketika itu jadilah iradatul khair lil mansukh lahu. Baru kita boleh buat yang terbaik untuk ajaran yang terkandung dalam kitab kita tersebut. Itu maksudnya. Bila kita deal dengan Al-Quran, apa kandungan Al-Quran? Quran kata A, maka kita buat A. Quran kata B, kita buat B. Hadis kata A, kita buat A. Hadis kata B, kita buat B. Betul ada tak kata Allah? Dan seterusnya, wali a'immatul muslimin, nasihat untuk pemimpin orang muslim. Oh, ni betul. Kita pernah bagi nasihat. Harga telur mahal dinasihat dan turun harga telur. Itu maksudnya. Bukan itu saja, itu salah satu. Yang pertama, a'immatul muslimin, nasihat untuk dia, benda terbaik untuk dia ialah kita taat. Kita apa? Kita taat. Taat pada dia. Tentang pemimpin muslim ni siapa dia? Pemimpin yang dah rasmi dilantik. Dia dah rasmi dilantik. Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut, kalaulah kerajaan itu dilantik rasmi, walaupun sebelum tu dia dapat dengan rampasan kuasa, dia kata, dengan perang dia dapat. Tapi setelah perang tu dosa-dosa dia lah. Dia memerangi kerajaan sebelum tu contohnya. Dia rampas sebelum tu. Tapi setelah dia rasmi diterima dan dibaiat, maka wajib bagi orang Islam untuk taat. Wajib bagi orang Islam untuk taat. Tuan, kalau tuan tengok sejarah Islam, kita tengok tuan, selepas zaman sahabat, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kerajaan-kerajaan kecil-kecil muncul, Mamluk, Ayyubid, macam-macam. Kalau kita baca sejarah, semua berubah-ubah kecil ni tuan. Tak ada ulama kata, oh sebelum ni dia elok hang rampas ni, aku tak mau taat. Sebab bila dia dah dibaiat secara rasmi, ummah kena taat. Kena taat. Kita tadi bukan pandai semua benda. Kita pun tak pandai semua benda. Kita pun tak pandai semua benda. Betul, dalam dunia ni tak ada siapa pandai semua benda. Dia bukan semua betul. Kita pun bukan semua betul. Tapi nombor satu, bila pemimpin kita kena taat. Itulah tuntutan agama. Sebab tu Nabi kata, as-sam'u wa ta'ah. Aku nak pesan kat kamu antara benda-benda penting, as-sam'u wa ta'ah. Dengar dan taat pada pemimpin. Sebab apa Nabi pesan nak tu dulu? Sebab kalau benda ni tak ada, apa pun tak ada jadi. Bila kacau bilau, apa pun tak ada jadi. Ya tak? Saya ustaz tak kira dah. Saya jadi bila duduk masjid. Bila negara kacau bilau tuan, bukan bila duduk masjid, masjid pun meletup tuan. Betul tak saya kata? Di Syria, kacau bilau, masjid itu nak tembak lah tuan. Masjid habis tuan. Saya tak peduli yang pemerintah ni. Saya lima waktu saya masuk masjid. Ya Allah. Belum jadi boleh cakap. Bila jadi macam Syria tuan, selangkah pulang rumah, undur balik. Dia bukan bunyi tayar meletup tuan. Dia bukan bunyi pistol, dia bunyi bom. Dia bunyi apa? Bom. Sebab tu Nabi pesan taat nombor satu. Kalau ada puak ni nak taat, puak ni tak taat, puak tu taat separuh, puak tu taat bila benda kena dengan dia dah taat. Tak lain semua ni duk kutuk dalam Facebook atau WhatsApp kat grup-grup, tak boleh. Dia pemimpin rasmi kena taat. Kena taat. Habis kalau dia tak elok, nanti 5 tahun kita pilih hal lain. Itu dia cerita dia. Kalau kita lah. Tapi nasihat untuk pemimpin yang pertama kita taat. Kita tidak keluar daripada ketaatan ini, dan kita tidak mengangkat senjata menentang dia. Ini semua ada hukumnya. Ada hukumnya dalam Islam. Tapi saya cerita ni lah, kita cerita, saya tak nak urai masuk dalam cerita tentang fiqh kenegaraan ni, lenting panjang tak nak cerita, tapi kita hadis ni masukkan apa aja. Hadis ni masukkan apa. Jadi itu maksud nasihat untuk pemimpin, bagi yang terbaik
Bukan sekadar masuk kita beri nasihat, iaitu kita bagi yang terbaik. Kita rakyat, dia memimpin, apa kita kena bagi. Jadi rakyat untuk kita, pemimpin untuk kita tak ada apa kita lah. Dia pun kena buat terbaik untuk kita. Mana nasihat pemimpin untuk untuk rakyat ada. Semua kena buat yang terbaik. Itu maksud nasihat. Iradatul khair lil mansuh lahu. Memberi yang terbaik pada objek yang kita deal tersebut. Sama juga wali ammatihim, dan juga pada apa? Kepada apa? Muslimin amnya. Jadi tuan dan tuan. Hadis kedua dan ketiga tuan, saya kalau dia tak nak urai panjang, nak urai pendek je. Tapi disebabkan masa kita tak cukup, nanti kita cerita di kuliah kita akan datang. Sebabnya dah dekat 7.30 ni. Walaupun subuh kita masuk lewat, tapi sebab jam tu dia tak berubah. Bila orang tengok pukul 7 subuh tu, macam walaupun start kuliah 7.45, 7 subuh dah. Dia jam tu tak berubah. Waktu subuh dia berubah. Dia pun tak boleh. Maka dia tengok jam, saya nampak dia tengok jam. Tuan tak nampak saya tengok jam, saya nampak. Sebab tuan dia tengok orang saya nampak orang dia tengok jam, dia nak kena berhenti. Jadi hadis kedua, dia 3 hadis je bab ni. 3 hadis je. Nanti hadis kedua dan hadis ketiga insya-Allah kita akan cerita pada kuliah akan datang. Jadi tuan-tuan, maksud dia, kita ulang sekali lagi, maksud nasihat yang orang Arab maksudkan ialah iradatul khair lil mansuh lahu. Memberikan yang terbaik kepada al-mansuh, di mana orang yang kita nasihatkan, orang yang kita deal, ataupun siapa yang kita deal. Kalau Allah, kita bagi yang terbaik untuk Allah. Kalau Rasul, kita bagi terbaik untuk Rasul. Ikut ajaran dia, mengaku dia usaha semua dia. Kalau kita deal yang terbaik, perform apa yang dalam kita. Kalau pemimpin, kita bagi yang terbaik, dia pemimpin, kita rakyat, apa kita kena bagi. Kalau rakyat, pemimpin buat terbaik untuk rakyat. Kalau untuk orang awam, sesama kita bagi terbaik sesama kita. Kalau dia jiran lah, kalau dia murid lah, kalau dia guru lah, kalau dia kawan biasa lah, kalau dia ibu bapa lah. Yang penting agama Islam kita bagi yang terbaik. Agama Islam bagi yang terbaik. Jadi itu maksud nasihat dalam hadis ni, dan itu maksud nasihat dalam kacamata Islam yang sebenarnya, dia lebih luas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu di sini dan insya-Allah kita sambung pula kuliah kita ni pada perjumpaan kita yang akan datang insya-Allah, kuliah bulan depan insya-Allah. Jadi sekadar dulu wallahu taala alam, kita berhenti di sini. Moga-moga kita mendapat kefahaman, dapat penambahan ilmu dan juga pengetahuan. Moga-moga Allah kurniakan pahala kepada kita yang memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekadar dulu untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kesilapan yang baik itu dari Allah, dia lemah dan berkenan diri saya sendiri. Sekian qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.